Sekarang dia di sini dari segi pangkat, alhamdulillah. Dan seterusnya seperti yang tahu lah, kita sedang berforum di hari ini. Terima kasih, lebih kurang masa yang ditetapkan ya. Tahniah. Jadi doktor menang buat masa sekarang. Jadi tanpa melengahkan masa, saya rasa pengenalan yang dibuat oleh Prof. Zulfadia yang saya hormati berkenaan dengan sekretariat yang beliau tubuhkan tahun lepasnya, dalam bulan November. Saya nak cakap bahasa, sebab saya cikgu bahasa Inggeris je. Sebelah saya, kiri saya on my left, pilot. Sebelah kanan saya pula doktor, pediatrik, pakar. Jadi saya pun adalah cikgu bahasa Inggeris dan saya mengajar. Seperti anda ketahui, subjek language for scientific and medical English. Jadi dari segi tajuknya pada malam ini, saya telah menggabungkan pasal nikah, sebab saya ingat nikah kan ramai nak datang. Tapi sebenarnya saya rasa sebagai penganjur, ini dah ramai doktor sebenarnya. Sebab kami, jangka masa kami persiapkan adalah saya rasa seminggu, lebih kurang seminggu lebih saja. Kerana susah nak mendaratkan kapten. Apabila akhirnya dia memberi persetujuan, barulah kami keluar dengan poster. Itulah yang sebenarnya berlaku. So yang ini, saya mengucapkan terima kasih kepada anda Pak Hidayah yang datang. Dan meramaikan lagi. Sekurang-kurangnya bila anda ada maklumat berkenaan tajuk pada malam ini, anda boleh menyampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Dan rugi cakap ke dia tak datang, pasal nikah. Yang penting sekarang saya nak terus ke soalan yang pertama. Bersedia anak-anak murid diorang ni? Saya nak mula dengan doktor dulu. Pak Doktor dia banyak sikit penerangan. Doktor, kalau kita tengok pada tajuk malam ni, semua orang berminat dengan kata nikah. Saringan tu dia orang tak peduli sangat pun sebenarnya. Tapi mungkin ada yang kerana saya belum menikah, jadi saya tahu begitu je lah sebelum menikah kat Malaysia ni. Kita cakap bahasa santai sebelum kita nak bernikah, kita kena ada beberapa ujian kalau dari segi medikalnya. Kalau kita ada sekarang ni yang terkini berkenaan dengan saringan untuk kesihatan HIV dan juga thalassemia, iaitu bidang yang dipakari, ada kata bidang kepakaran. Saya cuba membahasa Melayu bahasa Inggeris, maafkan saya. So bidang kepakaran Dr. Arifin. Jadi ujian saringan sebenarnya dari segi asasnya, saringan apa itu saring menyaring, adalah ujian atau penilaian untuk mengesan secara awal, mengesan yang awal, sesuatu penyakit atau keadaan luar biasa, bagi memudahkan rawatan. So bila kita saring, kita tahu apa yang tak kena, kita boleh mulakan rawatan ini dari segi bahasa yang ringkas. Contoh yang paling simple, kalau kita pergi medical check-up, contohnya jadi pilot medical check-up, every 6 months kena buat medical check-up. Jadi pilot tak boleh makan sembarangan, doktor pun sama juga kan, cikgu pun sama juga. Untuk contohnya kita buat saringan penyakit, medical check-up medical check-up ni bukan menyaring penyakit juga sebenarnya, nak tengok the whole sum of our well-being secara keseluruhannya. Jadi kalau contohnya seseorang tu didapati menghidap tiba-tiba darah tinggi sikit, tak tahulah kalau ada white coat hypertension yang tiba jumpa doktor dia takut, doktor berdebar kan, darah dia naik, itu lain lah. Tapi kalau dia dikesan beberapa kali naik juga darah ni, memang kena makan ubat apa-apa yang patutlah, amlodipine ni doktor ke depan lagi tahu captopril ke apa-apa tu dia kan. So itu untuk penyakit-penyakit yang mempunyai komplikasi terusnya, contohnya angin amas, serangan jantung. Jadi malam ni soalan saya kepada doktor yang pertama, sebenarnya apa dia ujian saringan genetik ni, dan apakah ada tak golongan sasaran ke, bagaimana ini dijalankan? Boleh tak doktor terangkan bahasa yang mudah, sebab bukan semua orang yang ada pada malam ni adalah dalam bidang kedoktoran. Dipersilakan. Terima kasih Ijaz. Saya rasa semua dah faham petaan genetik kan. DNA pun pernah dengar sejak Tuan Ibrahim ada masalah dalam mahkamah. So, saya rasa semua orang dah tahu petaan DNA. Semua orang dah tahu petaan genetik. So tak ada masalah kita lepas apa dia DNA, apa dia saringan, semua orang faham. Cuma apakah dia ujian saringan genetik? Yang tu yang kita tahu. Apa dia genetiknya, penyakit genetik yang kita tahu. Bila kita bayangkan apa dia tujuan saringan penyakit genetik, pastinya kita nak lihat apa dia penyakit genetik yang ada. Kenapa kita kena saring? Untuk pengetahuan semua, kita semua berasal daripada satu
Kalau kita kata dari segi konsepnya, dari segi agamanya, satu bahan genetik saja. Setuju? Semua boleh setuju kan? Cuma kita semua masalah Adam. Setelah kita temurun, pastinya ada perbezaan. Sebab tu kita kata, Al-Quran kata, saya rasa saya serahkan kepada tu untuk Dr. Hafiz uraikan yang itulah. Dan kita berlaku perbezaan antara kita. Ada Melayu, ada Cina, ada India dan sebagainya. So, dan apabila dari masa ke masa, bahan genetik kita akan berubah disebabkan oleh bermacam-macam sebab. Antaranya perkahwinan sepupu. Ada bahan-bahan lain seperti bahan kimia, seperti X-ray, bahan makanan, seperti radiasi dan seterusnya. Dan di situ pastinya berlaku ketidaksempurnaan genetik dalam badan kita. Cuma apabila ia sebagai semua orang ada ketidaksempurnaan genetik, cuma tidak memberi masalah. Dia memberi masalah bila sama-sama kesempurnaan genetik berkahwin. Sini yang kita kena tahu. Jadi tujuan saringan genetik adalah untuk memastikan seseorang itu ada masalah genetik yang membawa masalah yang besar. Masalah genetik yang kecil seperti contoh mungkin kita kata jari saya kecil sikit, ataupun rambut saya warna perak, ataupun mata saya warna biru. Itu tidak, kalau biru itu normal lah. Apa maknanya pakar genetik? Mata sebenarnya patut warna apa? Pakar mata. Warna mata sepatutnya warna apa? Ikut race lah. Okey, kata saya warna brown dark brown. Oh, I thought it was a blue or something. So, katalah mata saya jadi biru. Itu maknanya mata saya tidak normal dengan genetik. Jadi tujuan saringan genetik adalah mengesan penyakit-penyakit genetik ataupun ketidaksempurnaan genetik. Tapi kita tak mahu kesan semua benda. Kerana berapa Dr. Khalil bilion genetik bahan DNA dalam badan kita? 3 bilion bahan genetik dalam badan kita. Takkan kita nak kesan 3 bilion. Jadi kita kena ada satu saringan genetik yang penyakit-penyakit yang tertentu saja yang kita nak kesan, bukan semua. Kalau tidak, ia tidak memberi makna. Yang kedua, kenapa kita nak kesan? Kita tahu kita beri kesan, kalau Dr. Prof. Zifari mungkin boleh cakap, kita masuk dalam satu mesin namanya microarray dan mungkin boleh kita kesan ketidaksempurnaan genetik sesiapa saja. Contoh, saya nak tahu sama ada saya ada risiko atau pelajar. Kita nak tahu pelajar ada risiko skizofrenia atau tidak. Kita tahu pelajar skizofrenia penyakit, supaya pelajar-pelajar ni kita nak kesan supaya sebelum masuk tak adalah berlaku skizofrenia semasa dalam pembelajaran. Contoh. Itu, tapi adakah itu satu benda yang bagus untuk dikesan? Bagus? Mungkin adakah ia akan menghalang pelajar itu masuk? Itu kita akan bincang kemudian lah. Okey, tujuan saringan kita mesti ada makna. Contoh dalam Malaysia, kita ambil konteks Malaysia. Penyakit thalassemia, contoh. Sebagai contoh, dalam ni ada lebih kurang katalah 100 orang. 1 dalam 20 daripada orang dalam Malaysia adalah pembawa bahan genetik thalassemia. Bermakna dalam ni ada 100 orang. Berapa orang kan ada thalassemia carrier kat sini? Puas sikit? 5. Ya, 5. Maknanya you kena identify kat 5 supaya you sama-sama lelaki dan perempuan tu tak terkahwin. Kalau 5 tu perempuan semua tak ada masalah. 5 tu lelaki semua tak ada masalah. Okey, katalah 3 perempuan, 2 lelaki. Yang ni yang kita nak identify. So tujuan dia, golongan sasaran dia adalah untuk mengesan penyakit-penyakit tertentu yang berbahaya ataupun yang kronik. Okey, yang rawatannya tidak ada ataupun rawatannya amat merugikan. Kenapa thalassemia sebagai contoh bahan genetik saya bagi kan? Kenapa thalassemia? Sebab kita tahu thalassemia penyakitnya tidak ada ubat. Kebanyakan penyakit genetik tidak ada ubat. Satu lagi contoh yang mungkin jarang-jarang berlaku di golongan Yahudi. Saya bagi contoh Yahudi sebab saya nak bagi contoh lepas ni, ingat golongan
Yahudi Ashkenazi kan? Ashkenazi. Okey, Ashkenazi. Dia orang ni ada satu kekurangan bahan genetik yang menyebabkan penyakit dia panggil Tay-Sachs. T-A-Y-S-A-C-H. Ini adalah satu bahan genetik yang penyakit yang boleh menyebabkan kekurangan, boleh mengganggu urat saraf dan menyebabkan dia lumpuh, buta ataupun tuli. Okey, so penyakit ini serius. Serius kan? Kalau kita buta, tuli, lumpuh, itu satu penyakit yang serius. Jadi golongan-golongan Yahudi ini ada cara dia. Nanti saya cerita dia, ada program dia yang dinamakan apa nama program dia? Saya ada kat jam tu, saya cakap ni. Door Reassuring Program. Okey, saya akan cerita dulu. Kan? Okey, depan ni. Itu satu penyakit yang serius. Dan kita tahu dekat Malaysia, okey, perkahwinan, contoh kalau kita buat saringan, satu lagi kita perlu buat saringan sebab kita tahu di Malaysia kajian telah menunjukkan bahawa 30% daripada keluarga thalassemia mempunyai anak 3 orang dengan thalassemia. Dia dah ada thalassemia, tapi kenapa dia tak menghalang daripada anak-anak dia jadi thalassemia? 70% daripada keluarga thalassemia ada 2 anak thalassemia. 14% atau 15% ada 4 anak dengan thalassemia. Sedangkan mereka sudah tahu yang kedua ibu dan bapa ada pembawa thalassemia. Ini persoalan yang kita mahu tunggu. Inilah tujuan sasaran untuk mengurangkan bilangan pesakit-pesakit genetik tertentu, dalam kes ni thalassemia. Supaya pada suatu hari nanti tidak ada masalah thalassemia di Malaysia. Kenapa thalassemia? Sebab kalau contohnya di Greece ataupun di luar negara, dijangka kalau tidak ada program saringan thalassemia di Greece, dalam masa 40 tahun, okay, semua penduduk Greece tu kena demam darah. Sekarang ni saya nak tanya dalam ni, berapa orang yang pernah demam darah? Boleh angkat tangan tak? Okey. So maknanya kalau di Malaysia semua orang dalam ni diwajibkan demam darah. Tak kira lah you sehat, you kurus, you gemuk ke apa ke, you kena demam darah. Kalau kita tak ada program saringan. Sama satu. Yang kedua, kalau kita tidak ada program saringan, okey, budget kita, okey, semuanya kena guna untuk satu penyakit saja, thalassemia. Tak boleh nak bagi preschool, PTPTM, siswa, apa lagi yang kita nak buat, jalan raya, beli kapal terbang, bayar gaji doktor, bayar gaji sekolah. So semua tak boleh, semua je untuk penyakit thalassemia tu. Kerajaan akan letak kalau tidak ada program thalassemia. Nampak pentingnya program ini. Sebab itu Malaysia telah menjalankan satu program bermula daripada tahun 2005, voluntary screening, voluntary secara screening secara voluntary untuk pasangan-pasangan yang ingin berkahwin. Dan program sekarang kerajaan telah pun secara random menguji pelajar-pelajar sekolah ujian thalassemia. Kerana kita akan jangka program ini, penyakit thalassemia akan bertambah, makin ramai dan memerlukan banyak kos ataupun banyak kesan pada bajet negara dan pada hospital dan sebagainya. So, saya rasa soalan itu sudah dijawab tentang apakah dia tujuan dia. Bagaimana? Satu lagi soalan, bagaimana? Saya rasa semua orang tahu bagaimana kita cek DNA kan. Agak-agak bagaimana? Kita tanya balik medical student ni kan. Bagaimana? Ujian apa yang kita kena ambil? Bahan apa yang kita kena ambil dari badan? Darah. Okey, itu yang utama sekali. Okay. So kena cek darah lah. Okey, dan darah ni akan dihantar kepada mama dan diuji hemoglobin analysis. Saya tak tutangkan ya untuk perasaan ini. Dan kita boleh cek, kita juga boleh cek DNA untuk kes-kes tertentu. Bukan semua kita perlu cek DNA, kita perlu adakan ujian saringan. Semua orang pernah cek darah, full blood count. Siapa tahu HB dia atau what dia, blood dia. Kan? Semua orang tahu kan?
HB, saya rasa orang kapten pun tahu hemoglobin. Kapten pun tahu hemoglobin. Tapi yang kita nak tengoknya adalah MCH level. Contoh, sebagai contoh. Bila MCH, kalau yang year 2 tu mungkin pernah dengar, MCH level you, mean cell hemoglobin you kurang dari 27, itu makna anda mungkin berisiko ada, tak semestinya ada penyakit tersebut. Kena buat ujian lanjut. Ini telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya rasa itu saya cakap itu dulu. Kalau ada soalan lagi kita akan teruskan. Mungkin saya nak tambah soalan sikit je. Kan, thalassemia ni kata semua orang tahu thalassemia kan. Tapi ada yang menggeleng tak secara ringkas. Apa dia bila dapat thalassemia, apa simptom dia, apa kesulitan dia? Bila doktor terangkan sikit sekejap je. Oh, okey. Saya lupa, yang saya ingatkan saya berada dalam salah satu dewan mungkin dari kesulitan year 4, rupanya ni mungkin dewan year 2 kan. So saya lupa, maaf saya. Thalassemia adalah satu penyakit genetik yang di mana seorang berpenyakit thalassemia, darah dia, secara mudahnya, darah dia akan kurang secara spontan dan kita sekarang yang normal adalah 10 kan. Bila kurang, dia memerlukan transfusi darah. Sebab sel darah merah dia pecah. Dia ada bahan genetik yang menyebabkan sel darah merah dia pecah. Dan setiap bulan, kalau yang teruk, thalassemia major, terpanggil thalassemia teruk, dia memerlukan kemasukan darah setiap bulan. Kalau dia tak masuk darah, darah dia akan turun. Daripada 10, turun 9, turun 8, turun 7, turun 6, turun 5, turun 4, turun 3, turun 2, turun 1. Dan boleh menyebabkan kematian. Dia faham kata tu? Okey. Bila pesakit thalassemia ni perlu masuk darah, dalam darah pula ada macam-macam. Satu benda yang kita tak nak dalam darah, walaupun kita nak dia punya sel darah merah tu untuk menambahkan darah orang yang memerlukan darah, dalam darah tu ada zat besi. Zat besi itu akan terkumpul dalam badan kita. Dan organ-organ tertentu akan mengambil zat besi ini. Terutamanya otak, jantung. Ini dua organ yang penting kan. Jadi, lama-kelamaan, bayangkan. Jantung, kita membuang besi luar dia, apa jadi? Jantung, luk. Kalau kita membuang besi, apa jadi? Kat luar dia. Kita selalu membuang besi, apa jadi? Dia jadi keras kan? Logiknya, saya cara mudah ni. Bukan cara medical, saya cara mudah. Jadi, dia tak akan boleh. Jadi, dia akan pesakit akan mengalami kegagalan. Saya rasa faham ya secara ringkas thalassemia atau apa. Belum tu doktor telah menjelaskan ujian saringan. Okay. Tujuan saya tanya itu kerana saya yakin semua dekat dewan ni, bukan semuanya dalam bidang perubatan, ada sikit banyak ada ni ada ni. Jadi tadi kita cakap pasal sains saringan, sains saintifiknya, medicalnya, semualah keluar. Saya rasa tadi macam saya duduk dalam dewan kuliah dengan doktor, lecture hall. Okay. Sekarang ni kita nak tanya pula. Hari ni sebab tu kita ada malam ni talk ni, sebab kita nak balance. Kita nak seimbangkan kita maklumat yang kita ada. Jadi Kapten Hafiz ni saya nak tanya, saya nak tanya, maafkan saya, okay, mula-mula tak tanya lagi ni, nak cakap dulu. Kita kalau nak pilih pasangan, Rasulullah dah pesan, okay, kalau boleh kita utamakan agama dari di atas ataupun di sebalik ada 4 perkara Mula-mula cantiknya, okay, kecantikannya, hartanya dan bangsanya, keturunan bangsa. Dan kita juga yang kita tahu Rasulullah pesan, kita mesti memilih yang beragama. Okay, jadi ini adalah pesanan Rasulullah. Jadi bagaimana pula pandangan Islam tentang kesihatan calon? Contohnya boleh tak atau perlu tak kita mewajibkan membuat pemeriksaan perubatan? Sebab yang ada sekarang ni belum bernikah, perkahwinan, ujian yang kita sebut tadi. Okay, jadi mungkin persoalan yang kita ada malam kita boleh utarakan pada Kapten. Okay, apakah wajar, dianjurkan atau diwajibkan membuat pemeriksaan perubatan yang penuh, full medical check-up sesama calon suami isteri sebelum mereka bernikah? Dan kerana fokus pemeriksaan kesihatan ini sedia ada,
hanyalah pada HIV sekarang ya, thalassemia dan penyakit kelamin yang lain lah. Jadi boleh tak Kapten jawab soalan? Okey, terima kasih. Sebelum saya bermula, saya nak membela dirilah, nak minta extra time ataupun kalau saya terlanjur masa. Sebab dah datang jauh kan. Takkan cakap sekejap je 2 minit tadi. Soalan jauh, saya pula banyak nak cerita. Saya pun ceritalah banyak-banyak sikit. Yang ini pun nak cerita banyak sikit, boleh ke? Okey, boleh. Okey, alhamdulillah. Saya beri roster teruslah. Okey, benar sekali bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud seorang wanita itu dinikahi kerana 4 perkara. Hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah kerana agamanya, nescaya kamu beruntung. Ya, hadis riwayat Bukhari dan lain-lain. Sekarang ini kalau kita ataupun kalau pejabat agama ataupun mana-mana pihak hendak menganjurkan atau mewajibkan ujian kesihatan yang penuh, full medical check-up. Sekarang ni sekadar HIV check saja. Tapi nak full medical check-up, termasuklah dalam medical check-up itu ialah tentang sel darah merah dan kemungkinan penyakit thalassemia. Okey. Apakah ianya sesuatu yang selari dengan agama ataupun bertentangan? Okey, kalau kita cari-cari adakah dalil khusus? Kalau kita nak kata syarat nikah tu kena buat medical check-up, ada tak dalil khusus? Memang tidak ada. Akan tetapi dalam hukum Islam, dalam bidang usul fiqh, kita ada sesuatu yang disebut maslahah mursalah. Okey, maslahah mursalah, sesuatu yang diadakan, sesuatu baru yang diadakan demi kemaslahatan masyarakat apabila timbulnya faktor-faktor pendorongnya. Okey, demi kemaslahatan ataupun bagi mengelakkan kemudaratan. Ya. Maslahah mursalah ini dibina apabila tidak ada dalil khusus dalam bab itu, akan tetapi merupakan himpunan dalil-dalil yang umum ada. Okay. Maslahah mursalah dalam bab perkahwinan sudah pun dilaksanakan di Malaysia. Sebagai contoh, bila nak bernikah kena isi borang. Okay. Zaman Rasulullah SAW bila nak nikah tak payah isi borang. Kita sekarang kena isi borang. Okey, kena pula kita orang Kelantan nak kahwin orang Sabah, kena pergi sampai Sabah cari borang. Tak ada online. Kebelakangan sikit. Okey, borang di Majlis Agama Islam Kelantan untuk pasangan katakan pasangan perempuan orang Kelantan. Okey, yang pasangan lelaki tu dia kena pergi sampai sana ambil borang. Bila dapat borang sebiji sama, hanya letterhead yang different. Lepas tu pergi balik cop lah, inilah apa semua tu. Okey, tapi benda ini diwajibkan oleh pihak-pihak jagat agama bagi membela masa depan pasangan itu sendiri apabila berlaku perceraian ke apa ke, ada rekod yang mereka ni sebenarnya berkahwin. Ataupun contoh lain, masalah mursalah, kalau pihak lelaki tu nak kahwin lagi, poligami, dia kena mohon. Zaman Rasulullah SAW dahulu tak payah mohon. Sekarang kena mohon, kena berdiri depan hakim, kena cerita kenapa dia anggap diri dia layak dan bagaimana dia anggap dirinya mampu berlaku adil apabila berpoligami. Borang dia bertambah-tambah tebal. Okey, saya tahu sebab saya pengamal poligami. Bawa borang itu satu briefcase besar. Okey, jumpa hakim tu dia baca, tak cukup dia nak borang ni lagi, borang itu lagi. Sebagai contohnya. Kemudian contoh lain dalam bab masalah mursalah, dalam bab perceraian. Kita sama-sama tahu yang adalah Al-Quran dan hadis ialah suami menceraikan isteri. Kalau isteri nak menceraikan suami, yang ada ialah khulu' ataupun tebus talak. Tapi itu kalau ada kesalahan di pihak isteri ke apa ke. Tapi sekarang ni isteri nak minta cerai, nak ceraikan suami dia sebab suami dia masalah. Apa nak kata, kaki judi lah, selalu mabuk lah, ataupun selalu menzalimi secara fizikal apa semua tu. Yang ada sekarang ni disebut fasah. Pernah dengar ke? Okay. Fasah zaman Rasulullah tak ada. Okey, fasah itu adalah sesuatu yang baru dibuat atas dasar maslahah mursalah juga. Okey, pada zaman Rasulullah tidak ada isteri yang tutup fasah. Semua isteri baik-baik, semua suami baik-baik. Masalahnya sekarang ni, okey, suaminya yang di sini semua okey, yang di tempat lain je lah kurang baik. Okey, itu beberapa negara tidak mengamalkannya.
Okey, kalau kita baca bab munakahat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, cari bab fasas tak ada. Ada orang tanya saya kenapa tak ada. Jadi saya kena explain. Itu antara benda baru, masalah musalah namanya. Okey, bagaimana pula dalam bab kesihatan? Apakah Islam ini mementingkan kesihatan sampai-sampai kalau nak nikah pun patut diberi perhatian kepada faktor kesihatan? Ya, ada. Kita start dari awal. Sebagai contoh, pernah kata pencegahan daripada penyakit. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, anak Adam itu tidaklah mengisi satu bekas yang lebih teruk, lebih buruk, melainkan makanan yang diisi di dalam perutnya sendiri. Seandainya dia hendak mengisi perutnya, maka isilah dengan 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 lagi udara, ada space. Maknanya jangan makan sampai penuh. Okey? Diamalkan tak hadis ni? Pernah dengar tak? Pernah. Okey, bulan Ramadan buka puasa macam mana? Okey, tak silap saya kalau ikut kajian dalam bidang perubatan apa ke, kebanyakan penyakit berasal daripada makanan itu sendiri. Okey, kencing manis ke, darah tinggi ke, stroke ke, heart attack, macam-macam semua tu disebabkan makan yang banyak-banyak yang tak terkawal apa semua tu. Jadi Rasulullah SAW sejak daripada awal lagi telah berpesan kepada kita. Ya, sumber penyakit ni kebanyakan ni ialah makanan, maka jaga kuantiti yang kita makan. Okey, so sekarang ni semua doktor ataupun dalam bidang perubatan sama-sama ukur saiz perut berapa, lepas tu kira 1/3 tu macam mana. Okey, itu sebagai pencegahan. Kalau dah sakit pula macam mana? Okey, dalam Sunan Ibnu Majah, okey, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh beberapa orang Arab Badui yang mereka ni baru masuk Islam, lalu mereka bertanya, bolehkah mereka buat ini, bolehkah mereka buat itu? Adakah larangan mereka buat ini, adakah larangan mereka buat itu? Ya, maknanya mereka ni sangat concern tentang Islam. Salah satu soalan yang mereka tanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berubat apabila kami sakit? Maka Rasulullah menjawab, berubatlah, sesungguhnya apabila Allah menjadikan penyakit, Allah juga menjadikan ubatnya. Ataupun dalam lafaz lain, apabila Allah menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan ubatnya. Pesan Rasulullah ataupun jawapan Rasulullah, berubatlah, menunjukkan berubat itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Ya. Salah satu lagi petunjuk dalam hadis ini ialah semua penyakit itu Allah turunkan bersamanya ubat. Kalau tak ada, maknanya tak jumpa lagi. Ianya patut menjadi sumber motivasi bagi kita semua untuk bekerja keras mencari ubat. Katalah dalam bidang farmasi ke, macam mana ke apa ke, mungkin satu penyakit tu, setengah-setengah penyakit sudah ada ubat, tapi ubat tu ada side effect, ataupun ubat tu terpaksa dibuat daripada benda-benda yang tidak halal atau yang syubhat. Maka kita buat ubat yang lebih bersih, tidak ada kesan sampingan dan tidak perlu dicampur dengan apa-apa bahan yang tidak halal. Okey, ini dari sudut sebelum sakit, selepas sakit. Kalau dah sakit, Rasulullah SAW menegah kita daripada menyebarkan penyakit itu, daripada menjangkitkannya, atau apa yang dipanggil dalam modern medicine quarantine. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, janganlah apabila seseorang itu pergi ke satu daerah yang dia tahu di sana ada wabak penyakit, maka janganlah dia memasuki. Dan apabila seorang itu berada dalam satu daerah yang sedang diserang wabak penyakit, janganlah dia keluar daripadanya. Okey? Ini macam lebih kurang kaedah kuarantin yang ada sekarang ini. Di mana kalau kita sihat, jangan pergi datang ke tempat orang yang sakit, penyakit-penyakit semua tu. Kalau kita ni ada penyakit-penyakit, janganlah pula pergi bersin-bersin depan muka orang. Okey? Ini dia penyakit-penyakit. Dari sudut penyakit lain ke apa ke, ada sebuah hadis lain. Kalau kita semua baca hadis 40 Imam Nawawi, hadis nombor 32, riwayat Ibnu Majah dan juga Ad-Darqutni dengan sanad yang hasan. Rasulullah SAW bersabda pendek saja, la darar wa la dirar, jangan memudaratkan dan jangan saling memudaratkan. Maknanya jangan menjadi orang yang pertama buat mudarat, merugikan orang lain ke, menzalimi orang lain ke. Jangan saling memudaratkan. Maknanya orang lain buat salah kat kita, jangan pun kita pun lagi teruk ke, lagi tukang gaduh ke apa ke. Apa sama ada kita bersabar, kita menasihatinya, kita menegurnya. Okey, berdasarkan beberapa dalil-dalil ini dapat kita faham bahawa Islam sangat memberi perhatian kepada kesihatan, dan kesihatan itu juga sesuatu yang perlu diperhatikan sebelum perkahwinan dengan membuat medical ataupun pemeriksaan kesihatan. Bila buat pemeriksaan kesihatan ada 3 aspek kena perhatikan. Pertama, penyakit-penyakit yang berjangkit seperti HIV, seperti hepatitis B,
Ada A, B, C, D, E? Ada ya? Okey, yang saya tahu B. Okey. Atau apa-apa lain penyakit-penyakit yang mungkin saya tidak tahu. Okey, yang kedua penyakit-penyakit berdasarkan genetik. Salah satu tadi, macam mana sebut nama canggihnya? Thalassemia. Ada satu saya baca albino, kulit putih begitu. Dan mungkin ada beberapa lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyakit alat kelamin. Sekarang ini wahai muslimat, banyak lelaki walaupun muda kacak hidung mancung tapi mati pucuk. Tak boleh naik ataupun naik tak tahan lama. Okey, jadi benda ini kena minta dia jujur pergi check up. Ataupun yang saya baca-baca, saya dengar-dengar mungkin sihat dari sudut itu, tapi spermanya tak sihat, tak boleh berenang. Ataupun yang saya dengar Dr. Harlina cakap, saya hadir program dengan dia, berenang, tapi berenang berkali. Ni takut patah balik. Saya tak tahu lah betul ke tak ke sebenarnya ke, tapi ini antara benda yang patut diberi perhatian. Sebab di kalangan masyarakat kita, apabila suami isteri tidak ada anak, lazim dituduh si perempuan tu ada kekurangan mana-mana. Si pihak isteri itulah yang ada kekurangan itu. Padahal yang lelaki pun boleh saja. Bukan lelaki di sini ya. Okey, tak tahu kena buat check ni kan. So tiga aspek ni memang patut dicek. Memang patut kita kata kalau Jabatan Agama satu hari saya harap akan mewajibkannya apa sekarang ni atas dasar pilihan, mewajibkannya itu memang satu yang patut. Kalau tidak pun bakal-bakal pengantin kalau yang nak kahwin ni nanti mintalah sendiri, saya pun buat check, you pun buat check, sama-sama kita tu. Result tu sama-sama kita compare nanti. Okey, ini benda yang patut dibuat sebenarnya dan ianya sesuatu yang selari dengan Islam. Jadi itu sedikit penjelasan. Terima kasih Kapten. Saya tiba-tiba saya kembali ke Dewan Kuliah Perubatan juga sebab Kapten dah mula menyebut benda-benda saintifik. Cuma